أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbahasan berkenaan dengan fasa-fasa yang telah diterangkan sebelum ini, iaitu tentang kasih sayang ataupun rahmat Allah Ta'ala, maghfirah Allah Ta'ala, dan najat ataupun keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan kita perolehi di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Dan kita sangat beruntung, dan terutamanya orang-orang yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini, yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari rahmat dan maghfirah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari-hari bulan suci Ramadan ini yang sedang kita lalui. Kita sangatlah bersyukur berkenaan dengan perkara ini. Bagi mereka yang masih belum mahu ataupun lalai mengambil manfaat daripada bulan suci Ramadan ini, masih ada waktu untuk meraih limpahan keberkatan dari hari-hari yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana sebelum ini pun telah diterangkan bahawa ketika manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, maka sebagaimana telah disabdakan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang mengasihi kamu semua sebagaimana aku mengasihi kamu semua. Jadi begitu sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua, yang mengatasi cinta seorang bapa ataupun seorang ibu kepada anaknya. Jadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia, kepada hamba-Nya begitu tinggi sekali, dan Dia membukakan pintu rahmat, kasih sayang, maghfirah dan keselamatannya di bulan suci Ramadan ini. Dan Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam juga menerangkan bahawa Allah Ta'ala memberitahukan bahawa siapa saja yang mencari aku, maka dia akan mendapatkanku. Jadi dengan demikian, untuk kita semua meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu mencarinya. Kita perlu mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun telah mengumumkan bahawa siapa sahaja yang mencarinya dalam keadaan apapun dan dalam keadaan yang sangat khusus dalam bulan suci Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan pintu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu terbuka luas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana sebelum ini pun telah diterangkan bahawa Allah Ta'ala telah mengumumkan, ud'uni astajib lakum, serulah padaku, mintalah kepadaku, maka aku akan memberikan jawapan kepada kamu. Jadi begitu luasnya pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibukakan untuk kita semua. Ketika ditekankan puasa Ramadan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan kata inni qaribun, bahawa aku sangat dekat. Jadi ini pengumuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat tersebut ini, inni qaribun, Allah Ta'ala mengumumkan kepada kita semua bahawa aku sangat dekat. Jadi Allah Ta'ala itu maha dekat dan pintunya terbuka luas. Dia berfirman lagi, datanglah dan masuklah ke dalam perlindungan maghfirahku. Allah Ta'ala berfirman untuk makhlukku dalam keadaan apapun, murkaku sangatlah sedikit, sedangkan kasih sayangku sangatlah besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memberitahukan kepada kita, Dia membukakan pintu-pintu rahmat dan kasih sayang ini, Dia memberitahukan kepada kita semua bahawa kemurkaanku ini sangat sedikit sebenarnya, tetapi
kasih sayang dan kecintaanku kepada hamba-hambaku mengatasi kemurkaanku. Pada hari ini, iaitu pada hari-hari Ramadan ini, aku buka lebih luas lagi, begitu luasnya pintu rahmatku, dan aku tutup dalam maghfirahku. Jadi kita semua ini dipakaikan cadar maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala melindungi kita, menutupi kita daripada kita membuat ataupun melakukan kesilapan-kesilapan di sepanjang bulan suci Ramadan ini. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, mereka pasti mendapati Allah Taala benar-benar Maha penerima taubat dan Maha penyayang, menutupi dosa-dosa dalam cadar maghfirahnya. Namun meskipun demikian, manusia tetap berbuat kezaliman pada jiwanya dan tidak meminta keampunan. Ini ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Hazrat Khalifatul Masih, dan terjemahannya bukanlah seperti ini sepatutnya, tetapi ditafsirkan sendiri oleh Huzur bahawa di dalam ayat itu mencakupi firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, bahawa Dia amat menerima taubat dan Maha penyayang. Dia menutupi segala dosa-dosa dalam cadar maghfirahnya. Namun meskipun demikian, manusia tetap saja berlaku inayah, berlaku zalim terhadap jiwanya sendiri dan tidak meminta keampunan. Jadi ayat ini dalam ayat surah An-Nisa ayat 65. Jadi di sini Uzur menerangkan maksud daripada ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan berkali-kali Allah Ta'ala menekankan untuk beristighfar melalui berbagai cara, memberitahukan bahawa istighfarnya seorang hamba pasti dan pasti akan dapat menarik rahmat ilahi. Salahlah jika ada orang yang mengatakan bahawa istighfar tidak memberikan manfaat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana sebelum ini pun dah kita diberitahukan bahawa dalam fasa yang kedua, 10 hari pertengahan dalam bulan Ramadan ini merupakan hari-hari di mana Allah Ta'ala menyediakan maghfirahnya, pintu kemaafannya, dan kita digalakkan untuk membaca doa ini, astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harap tuan-tuan semua dah hafal doa ini, di mana doa meminta maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sempena kita telah memasuki 10 malam pertengahan di bulan suci Ramadan ini. Maka kita hendaklah banyak-banyak membaca doa ini, astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, dan itu merupakan hadis Rasulullah SAW juga, di mana beliau menuliskan, Allah Ta'ala berfirman, wa inni atani yamshi ataitu harwalah. Jadi barang siapa ketika seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menemuinya dengan berlari. Jadi ini menggambarkan betapa kasih dan cintanya dan sayangnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Walaupun kita datang berjalan kepada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala berlari menyambut kita, hamba-hambanya yang datang kepadanya. Dan begitu juga dalam Al-Quranul Karim sendiri, Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sahaja yang berusaha untuk berjumpa denganku, berjihad di jalanku, maka pasti aku akan berikan taufik padanya untuk melangkah pada jalanku. Dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-70. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istighfar merupakan satu jalan untuk melangkah menuju Allah Ta'ala. Namun apakah istighfar itu? Saya akan jelaskan maknanya dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, di mana beliau bersabda, makna hakiki dan sebenarnya dari istighfar adalah memohon kepada Allah Ta'ala supaya jangan sampai kelemahan manusiawi muncul dan Tuhan memberikan sokongan kekuatannya pada fitrat, lalu memasukkannya dalam pertolongannya dan bantuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menerangkan bahawa istighfar adalah memohon kepada Allah Ta'ala supaya jangan sampai kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Kita sebagai manusia mempunyai banyak kelemahan. Jangan sampai kelemahan-kelemahan itu muncul di dalam diri kita. Dan kalaupun ia muncul,
maka atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan memberikan kekuatannya pada fitratnya, lalu memasukkan kita dalam pertolongan dan bantuannya. Kalau kita benar-benar mencari Allah Taala, kalau kita benar-benar pergi ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada kelemahan-kelemahan manusiawi yang muncul di dalam diri kita, yang timbul di dalam diri kita, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya kepada kita semua, dan dia akan memasukkan kita dalam rahmatnya dan bantuannya. Dengan demikian, maknanya adalah supaya Allah Ta'ala menutupi kelemahan fitrat orang yang beristighfar dengan kekuatannya. Jadi saya harap ini jelas ya, bahawa kalau kita datang kepada Allah Ta'ala, kalau kita berlari kepada Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala, walaupun akan timbul kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar yang kita ucapkan kepadanya, maka dia akan memberikan pertolongan dan bantuannya kepada kita semua. Yani itu berarti bahawa semoga orang yang beristighfar ditutupi kelemahan fitratinya, kerana tidaklah mungkin kelemahan-kelemahan fitrati tidak akan pernah lahir. Manusia adalah manusia yang darinya muncul kelemahan-kelemahan. Setiap saat syaitan selalu berusaha untuk menyerangnya. Ketika manusia lemah dari sisi rohani, maka syaitan langsung menyerangnya. Untuk itu, terhindar dari syaitan ataupun terlepas daripada dan terselamat daripada syaitan dapat terjadi jika manusia terus beristighfar secara berkesinambungan dan sentiasa berusaha untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Dengan begitu, barulah manusia dapat memasuki kawasan pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala. Jika tidak, maka sebagaimana telah Nabi SAW sabdakan di satu tempat, yang bermaksud syaitan bergerak bersama dengan aliran darah setiap anak Adam, iaitu setiap orang. Di mana terdapat kelemahan, syaitan akan menerangnya. Jadi dengan demikian, hari-hari maghfirah dan keampunan ini yang sedang kita lalui ini akan memberikan manfaat jika kita berusaha untuk menjadikan keberkatan hari-hari ini sebagai bahagian dari kehidupan kita, dengan menelaah dan meneliti kelemahan-kelemahan peribadi, lalu mengubatinya dengan istighfar sehingga dapat memasuki kawasan perlindungan Allah Ta'ala. Jika tidak, sebagaimana sebahagian penyakit tidak dapat sembuh dalam tubuh manusia meskipun sudah diubati dan menjadi tidak aktif, yakni meskipun tidak terasa berpengaruh, namun satu saat dapat menjadi aktif kembali dan boleh menyerang seseorang itu kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan istighfar ataupun maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi apa yang harus kita usahakan adalah tingkatkanlah usaha kita untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berlari menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan kita berlari mencari Allah Ta'ala, timbul kelemahan-kelemahan manusiawi di dalam diri kita, tetapi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengatasi kemurkaannya. Dia akan menutupi kelemahan-kelemahan kita itu dengan maghfirah-maghfirah yang disediakannya. Yang menjadi kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala adalah kita banyakkan, pertingkatkan istighfar kita, dan khususnya di fasa kedua bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Ta'ala membukakan pintu maghfirahnya bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala menutupi segala kelemahan-kelemahan kita dan memberikan keampunan kepada kita semua, dan seterusnya melepaskan diri kita daripada cengkeraman-cengkeraman syaitan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk beramal sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.